Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 3. Hari ini kami akan membentangkan tentang analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam artikel yang telah kami kaji. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Tasha, Fitri dan Hasha. Baiklah, apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana merujuk kepada wujudnya kesinambungan antara idea yang mempunyai makna. Wacana memberikan kekuatan dalam sesebuah penulisan kerana wujud melalui pelbagai pertautan antara ayat, perenggan, frasa, laras bahasa, tanda baca, latar, konteks dan keseluruhan aspek berkaitan penulisan. Saya rumuskan di sini, keutuhan wacana merujuk kepada kekuatan dalam sesuatu penulisan akademik untuk memastikan para pembaca memahami makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Saya kelaskan keutuhan wacana kepada 4 perkara, iaitu keutuhan semantik, keutuhan fonologi, keutuhan gramatikal dan keutuhan leksikal. Keutuhan semantik. Semantik ialah makna perkataan dan penambahan makna pada sesuatu kata. Keutuhan semantik bermaksud ia merupakan hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Keutuhan semantik melibatkan hubungan antara sebab dan akibat, sebab dan tujuan, sebab dan hasil, alasan dan kesan, syarat dan hasil, konteks dalam wacana. Selain itu, keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik serta melibatkan unsur pengulangan kata. Keutuhan semantik ini merujuk kepada hubungan yang wujud antara perkataan dalam sesuatu wacana. Ianya dicapai melalui penggunaan kosakata yang sesuai dan serasi. Seterusnya, keutuhan gramatikal melibatkan hubungan berkaitan tata bahasa. Gramatik itu sendiri adalah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang bermaksud nahu ataupun tata bahasa. Keutuhan gramatikal merujuk kepada kajian tentang makna hasil daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Seterusnya melibatkan keutuhan fonologi, iaitu melibatkan hentian suara, intonasi dan nada suara. Fonologi ialah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Keutuhan fonologi pula di dalam wacana dapat dilihat melalui penggunaan tanda dalam penulisan yang dikenali sebagai unsur linguistik. Contohnya seperti koma, pengikat kata, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke analisis keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel. Kami telah memilih artikel yang bertajuk Implikasi Pandemik COVID-19 terhadap Ekonomi Global dan Ekonomi Malaysia. Artikel ini telah ditulis oleh Muhammad Ashraf bin Muhammad Farid dan Muhammad Aiman bin Muhammad Fauzi. Yang pertama ialah keutuhan semantik hubungan sebab dan akibat. Terdapat ayat iaitu selepas pandemik ini berakhir, kebanyakan negara bakal menanggung jumlah defisit fizikal yang tinggi akibat beban pengurusan kewangan yang perlu ditanggung. Seterusnya, bagi 87 buah negara yang tidak dapat menanggung jumlah perbelanjaan sektor awam yang tinggi semasa fasa lockdown, terutama dalam sektor kesihatan dan telah memohon membuat pinjaman dengan IMF, mereka terpaksa berhadapan dengan jumlah hutang yang tinggi. Syarat pinjaman Corona Fund yang ditawarkan juga masih tidak jelas dan membawa kepada kemungkinan berlakunya diskriminasi dalam beberapa klausa yang akan memaksa negara-negara membangun supaya membebaskan lagi pasaran mereka daripada pegangan kerajaan masing-masing. Daripada OECD 2020. Seterusnya, kita akan pergi ke keutuhan semantik hubungan sebab dan tujuan.
Ayat yang terdapatnya hubungan sebab dan tujuan ini ialah bagi menangani wabak COVID-19, aktor-aktor antarabangsa seperti negara-negara dan institusi antarabangsa telah mengeluarkan belanja yang besar untuk memastikan kecukupan sumber material dan tenaga manusia di setiap peringkat. Ayat yang seterusnya ialah kebanyakan negara yang terlibat dalam COVID-19 ini telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan kegawatan ekonomi. Antaranya, AS mengumumkan pakej rangsangan ekonomi terbesar sebanyak $2 trilion. Keutuhan semantik yang ketiga iaitu hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat yang terdapat hubungan sebab dan hasil ini ialah selain itu, wabak COVID-19 juga telah mengurangkan harga hartanah di bandar-bandar besar China. Di Shanghai, Jardine Matheson membeli 23 ekar tanah yang disifatkan sebagai sangat strategik dengan harga $4.4 bilion di bawah harga pasaran. Seterusnya, keutuhan semantik yang keempat iaitu hubungan syarat dan hasil. Ayat yang terdapatnya hubungan syarat dan hasil ini ialah dalam keadaan ekonomi semasa Malaysia mampu membayar keseluruhan hutang sebanyak lebih kurang 1.9 kali. Walaupun begitu, Malaysia berkemungkinan menghadapi masalah dalam menguruskan hutang sekiranya kos pengurusan sektor kesihatan awam meningkat akibat wabak COVID-19 ini di saat pendapatan negara mulai menurun dengan drastik akibat faktor-faktor yang dinyatakan di atas. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan keutuhan fonologi. Terdapat dua ayat yang mengandungi keutuhan fonologi ini. Antaranya ialah sejak wabak COVID-19 ini mula merebak di Wuhan, China pada awal tahun 2020, virus COVID-19 ataupun coronavirus kini telah menjangkiti manusia di hampir seluruh pelosok dunia. Seterusnya, dalam penulisan ini pendapat dan penulisan daripada ahli akademik, pemerhati politik dan laporan-laporan daripada institut-institut kajian telah ditinjau dan disaring untuk mendapatkan idea-idea utama yang dilontarkan terhadap setiap implikasi yang dibincangkan. Dalam kedua-dua ayat ini terdapat unsur-unsur paralinguistik untuk memperjelaskan persembahan wacana. Dalam wacana tulisan ini terdapatnya tanda baca seperti tanda noktah dan koma dalam setiap ayat. Seterusnya, kita akan pergi ke keutuhan leksikal hiponim. Ayat yang mengandungi keutuhan leksikal hiponim ini ialah situasi ini telah menyebabkan pelabur-pelabur utama kapitalis Yahudi seperti Blackstone, Jardine Matheson, BlackRock dan Vanguard melakukan pembelian secara besar-besaran. Seterusnya, keutuhan leksikal antonim. Ayat yang terdapatnya antonim ini ialah walaupun jumlah kutipan cukai semakin meningkat, secara puratanya peratusan pendapatan daripada cukai berbanding KDNK berkurang setiap tahun daripada 15.6% pada 2012 kepada 12% pada tahun 2018. Yang terakhir ialah keutuhan gramatikal. Terdapat ayat yang mengandungi keutuhan gramatikal penanda penghubung, iaitu walau bagaimanapun tidak dinyatakan nama syarikat yang akan membeli saham tersebut. Seterusnya, selain itu, wabak COVID-19 juga telah mengurangkan harga hartanah di bandar-bandar besar China. Keutuhan gramatikal yang kedua iaitu penanda rujukan. Ayat yang mengandungi penanda rujukan ini ialah kebanyakan negara yang terlibat dalam COVID-19 ini telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan kegawatan ekonomi. Baiklah, kita pergi pada bahagian seterusnya iaitu kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel. Menurut Aziz Saleh 2007, beliau menyatakan bahawa kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan ataupun hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh.
Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami oleh pembaca. Kejelasan dalam penulisan adalah berdasarkan ciri-ciri tersebut, iaitu penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, menggunakan bahasa komunikatif yang formal serta perkembangan idea secara koheren dan kohesif. Kita pergi pada bahagian yang pertama, iaitu penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif didefinisikan sebagai menyampaikan maklumat yang berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Perkara utama dalam penulisan secara objektif ialah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan dengan emosi atau bersifat ambiguiti. Selain itu, menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap serta fakta-fakta yang disampaikan mesti disokong dengan bukti yang kukuh. Pada bahagian artikel ini, terdapat ciri-ciri penulisan secara objektif kerana terdapat persepsi atau andaian, iaitu dari Bank of International Settlement. Serta pada perenggan ini mempunyai fakta, iaitu menyatakan tentang masalah hutang. Seterusnya, bahagian penulisan yang jelas. Penulisan yang jelas dibahagikan kepada dua, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik ialah idea utama, dikenali sebagai ayat topik. Ia juga menyatakan perkara yang akan dibincangkan dalam suatu perenggan. Ayat topik ini juga ialah pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Bahasa mudahnya, ayat topik adalah permulaan bagi suatu topik itu dihuraikan. Ayat isi pula ialah merupakan perkara penting dalam hujah atau perenggan. Ayat isi juga berperanan untuk menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Setiap isi yang dinyatakan perlu mengandungi bukti. Kita pergi pada contoh ayat topik dan ayat isi. Bahagian perenggan ini dipilih sebagai ayat topik kerana perenggan ini akan menyatakan apa yang dihuraikan pada perenggan yang seterusnya. Oleh sebab itu, ayat isi yang dipilih adalah huraian yang lebih jelas kepada ayat topik tersebut. Ayat topik dan ayat isi mestilah saling berkait untuk menambahkan kefahaman kepada pembaca. Seterusnya, kita pergi pada bahagian menggunakan bahasa komunikatif yang formal. Menurut Creation 1988, komunikatif lebih menekankan kepada fungsi bahasa dan kaedah kebahasaan. Kaedah-kaedah kebahasaan ini berfungsi untuk menentukan suatu bentuk ujaran. Bahasa yang komunikatif perlu memiliki ciri-ciri dinamik, kontekstual dan relatif. Bahasa komunikatif ini penting kerana bahasa yang mudah difahami dan menjadi pendorong kepada sebaran maklumat kepada pihak lain disampaikan dengan baik, serta komunikatif lebih bersifat spesifik kepada isi dan fakta, mudah difahami dan berupaya menyampaikan maksud kepada pembaca. Bahagian perenggan ini dipilih kerana perenggan ini mempunyai fakta tetapi masih boleh difahami kerana perenggan ini menyatakan tentang masalah hutang yang berlaku. Bahagian akhir sekali, perkembangan idea secara logik iaitu koheren dan kohesif. Koheren ialah bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh. Secara mudahnya, pembaca dapat mengenal pasti penulisan itu mempunyai tahap kejelasan yang baik melalui koheren dalam penulisan. Kohesif pula ialah merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Pada dasarnya pula merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan yang utuh. Ciri-ciri yang terdapat pada koheren ialah idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh, serta kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan ayat yang utuh. Ciri-ciri kohesif pula antaranya ialah berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibina dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat serta peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat.
Perenggan ini dipilih pada bahagian koheren kerana mempunyai kesinambungan antara ayat dalam perenggan dan berkait antara satu sama lain. Dalam perenggan ini juga fokusnya hanya pada satu topik iaitu pengangguran dan dihuraikan dengan jelas. Pada bahagian kohesif pula, perenggan ini dipilih berdasarkan ciri-ciri kohesif. Perenggan penutup ini dipilih kerana ianya jelas menunjukkan rumusan atau kesimpulan yang menjadi penutup kepada keseluruhan perbincangan dalam penulisan. Terdapat perkara-perkara penting dalam penulisan iaitu kekalkan fokus kepada isi utama, tulis untuk sasaran pembaca, elakkan penggunaan bahasa selangar, menyemak ejaan, ayat yang pendek, kaitkan isi dalam perenggan kohesi dengan idea utama, elakkan penggunaan kata negatif secara berulang, susunan dan organisasi idea secara kasar serta penggunaan ayat yang pendek dan mudah difahami. Semua ciri ini bertujuan untuk memastikan aspek penting dalam penulisan diambil kira dengan memberi tumpuan khusus kepada isi kandungan atau idea yang sama penting dengan ketepatan tata bahasa dan aspek lain. Baiklah, seterusnya kita beralih ke aspek rujukan. Rujukan adalah perbuatan memberi kredit kepada seseorang di akhir sesebuah penulisan. Bagi sumber rujukan, format yang digunakan adalah American Psychological Association iaitu sistem APA edisi ke-7 yang telah dikemaskini pada Oktober 2019. Baiklah, mengapa pentingnya rujukan ini? Rujukan penting untuk mengelakkan plagiarisme dengan memaklumkan pembaca mengenai idea orang lain telah dimasukkan. Yang kedua, untuk mengesahkan petikan sebagai panduan oleh pembaca. Dan yang akhir sekali, membuat rujukan susulan berkaitan sesuatu bidang. Rujukan yang telah kami lakukan dalam video ini adalah kami mengambil artikel daripada Muhammad Farid MA dan Muhammad Fauzi MA 2021 iaitu implikasi pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Selain itu, kami juga menggunakan buku yang dikarang oleh Dr. Faridah Muhammad Sopah, Dr. Kamisah Buang dan Dr. Rosli Kayar yang berjudul Penulisan Akademik. Sekadar itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.